الكرام وأصحابه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Dan orang-orang yang kafir itu berkata, Al-Quran ini hanyalah satu perkara dusta yang direka-reka oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia dibantu membuatnya oleh kaum yang lain. Dengan kata-kata itu sesungguhnya mereka telah mendatangkan satu tuduhan yang zalim dan dusta. Dan mereka berkata lagi, Al-Quran itu adalah cerita dongeng orang-orang dahulu yang diminta oleh Muhammad SAW supaya dituliskan. Kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi dan petang untuk dihafalkan. Katakanlah wahai Muhammad SAW, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala yang mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha mengasihani. Tafsirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak mempercayai bahawa Al-Quran itu wahyu daripada Allah Taala, yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata bahawa Al-Quran itu adalah kebohongan yang diada-adakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan orang lain, yaitu orang-orang yang sudah masuk Islam. Mereka berkata bahawa isi Al-Quran hanyalah dongengan orang-orang dahulu
yang dimintanya supaya ditulis dan dibacakan kepada setiap pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala menyanggah, ya taala menolak anggapan orang-orang kafir yang sesat itu dengan firman-Nya. Maksudnya mereka itulah sebenarnya yang dusta dan mengada-ngadakan pembohongan. Ialah mana bapa pembohong, pendusta besar, kazzab. Pendusta besar, pembohong besar. Itulah cara golongan-golongan kufar. Bila mereka sudah tidak mampu untuk berdepan dengan hujah, mereka tukar, ditukar giar kan. Apa dia? Dia melempar fitnah. Nak berhujah dia tak mampu sebab ajaran dia adalah ajaran sesat. Ajaran dia adalah ajaran sesat, yang tidak ada hujah, yang menunjukkan mereka berdegil dengan kebodohan dan kebebalan mereka. Maka mereka lempar fitnah untuk berlindung daripada nyatanya kebodohan dan kebebalan mereka. Jadi mereka nak tuduh, ditembak dengan fitnah. Tapi fitnah, orang boleh ditipu dalam satu masa, orang tak boleh ditipu dalam semua masa. Tapi hujah-hujah mereka adalah hujah yang meleset. Bahawasanya bila Rasulullah SAW berkawan dengan ahli kitab ni, tak ada hujah, tak ada nas. Tapi perangai manusia kafir sampai sekarang, dia tak ada hujah pun ditembak dan sampai menang pilihan raya. Sebab pilihan raya boleh menang. Dia main fitnah bohong. Ini kumpulan ni, kumpulan Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang kerja dia itulah kerja dia. Yang memfitnah, satu daripada gaya cara dia untuk mendapat maknanya habuan ataupun kendak nafsu serakah jahat mereka. Dan yang mereka fitnah ni mereka tak kenal, mereka buta. Iaitulah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan calang-calang orang. Sebab tu bagi kita pula sebagai satu tasliyah, iaitulah penyejuk jiwa kita. Kalau Rasul diuji begitu hebat, kita ni apalah sangat. Kalau nak fitnah kita ke, orang nak kata apa, bila taklah sama dia. Rasul yang hebat itu pun Tuhan uji. Maknanya kemudian mereka mengetahui bahawa Nabi besar kita Muhammad SAW sejak kecilnya tidak pernah belajar, tidak pernah menulis. Dan baginda terkenal di antara kaumnya dengan sifat kejujuran, Al-Amin, dan berterus terang, tidak pernah berdusta, tidak bercakap bohong. Dan baginda mendapat gelaran Al-Amin. Mereka gelarkan, yang berarti orang yang dapat dipercayai dan beramanah. Hebat tak hebatnya mereka wui. Itu gelaran yang tinggi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila Rasulullah maknanya mengisytiharkan pelantikan dia sebagai rasul untuk mengeluarkan manusia daripada kesesatan, kegelapan, syirik yang menjadi amalan yang bersebati dengan diri mereka, mereka mula menunjukkan perubahan sikap mereka yang maknanya ketara. Sekadar mereka tidak menerima, mereka mula menyerang dengan fitnah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada tubuh jasad yang mulia. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman, iaitulah maksud dia Tuhan yang mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Hakikatnya mereka tak salah nak bohong, segala-galanya dia diketahui oleh Allah Ta'ala. Bahkan sebelum mereka ada, dah ada dalam ilmu Tuhan. Yang telah menurunkan Al-Quran kepadaku, yakni kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Manusia jahat macam mana sekalipun, bila dimohon keampunan, bertaubat, dibuka oleh Allah Ta'ala. Itulah kasih sayang Allah Ta'ala yang maha luas. Maka bertaubatlah kamu, wahai orang-orang yang kafir, daripada kekafiran dan kesesatan, dan kembalilah kepada jalan yang benar. Nescaya Tuhan akan mengampunimu dan mengasihimu. Dapatlah mereka akan kasih sayang dan keampunan sekiranya mereka kembali. Dan adalah begitulah dalam sirah, ada yang kembali
dengan menunjukkan sikap yang baik kepada Islam. Ada yang terus maknanya kejam-kejal sampai ke mati keras, tak nak beriman terus pun ada juga. Ada yang beriman pura-pura, sekerat-sekerat, rupanya dalam tidak pun ada. Macam-macam jenis manusia yang ditemui oleh Rasulullah SAW dalam sidi menyebar luaskan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya kafirlah, laqad kafara, jadi kufurlah maknanya. Orang-orang yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala salah satu daripada tiga. Dia ada tiga pula Tuhan dia. Ini semua agama ra'i, agama mengikut kepala otak dia. Padahal tidak ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa seksa yang pedih. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala dan memohon ampun kepadanya? Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia telah menjelaskan dalam ayat ini kekufuran mereka-mereka yang mengambil selain daripada Ta'ala sebagai Tuhan. Dia menyatakan bahawasanya Isa itu anak, Maryam itu ibu. Jadi Tuhan dah serupa dengan makhluk. Dia menyerupakan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal dengan makhluk-makhluk kejadian yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ini kejahilan mereka yang amat berat, yang membawa kepada kesesatan yang besar, iaitulah kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nazira aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila Tabarakalladzi in syaa ja'ala laka khairan min dzalik jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura bal kadzabu bis-saa'ah wa a'tadna liman kazzaba bis-saa'ati sa'ira idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa iza ulku minha makanan dayyiqa mukarranina da'aw hunalika subura la tad'u yawma subura la tad'u yawma suburan wahida wad'u suburan katsira. Dalam ayat ini mereka menunjukkan dia punya apa kalau Melayu panggil cikadak dia. Cikadak. Dia tunjuk banyak kepandai dia. Orang suruh beriman dia kata nak ni lah, nak tu lah. Dia nak diman dengan Tuhan. Siapa kamu? Dan mereka pula berkata, mengapa Rasul itu makan dan minum? Habis Rasul tak nak makan minum macam malaikat. Dia nak komplain Tuhan. Ya.
Ini semua kata-kata sebenarnya untuk menyakitkan hati baginda SAW. Dah tak beriman, ya, dia buat berbagai-bagai, ya, maknanya karinah-karinah kebodohan dan kejahilan mereka. Mengapa Rasul itu makan dan minum dan berjalan di pasar seperti manusia lain? Sepatutnya, dia pula kata sepatut. Wah, macam dia pula Tuhan. Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya, supaya malaikat itu turun memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya sebagai saksi yang membenarkan. Kalau turun malaikat pula, dia bertikai pula. Malaikat ni payah betul lah, makan tidak apa tidak. Tuhan, nak cakap pun payah, nak komunikasi pun payah. Jadi maknanya apa? Dia jenis dah kafir juga. Dia jawab, bawa apa pun tak beriman. Ya. Atau diberikan pembendaraan harta benda kepadanya, atau ia mempunyai sebuah kebun untuk ia makan hasilnya, dia pula nak tunjuk ke orang. Ya, itu kata jahiliah. Ya, dibangsakan kepada kejahilan, kebodohan, kebebalan, bebal. Allah. Sebab tu Sayyidina Ali kata, man i'tamada ala aqlin dhalla wa man i'tamada ala malin qalla wa man i'tamada ala jahil zalla wa man i'tamada ala Allah fala dhalla wala qalla wala zall. Siapa yang berpegang kepada akal saja, ni jenis bukan guna akal. Dia fikir begini, dia punya akal kepala otak dia. Maka cara pakai akal saja tak dipandu syariat, dhalla, confirm dia sesat. Siapa yang berpegang kepada akal saja tanpa dipandu oleh syariat, confirm dia sesat, kata Sayyidina Ali. Sebab akal maknanya terlampau pendek. Ada benda dia boleh fikir, dan di sana banyak benda yang dia tak mampu nak fikir. Mesti diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa berpegang kepada pangkat jawatan akan hilang. Ya, siapa berpegang kepada atau benda semua akan meleset. Dan siapa berpegang kepada Ta'ala, maka selamat daripada tiga perkara. Dia tak akan sesat, dia tak akan kehilangan, dan tidak akan melakukan kemelesetan kepada diri mereka. Mereka diangkat tinggi oleh Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu. Ya, jadi semulia-mulia manusia, insan, apabila dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh. Atau diberikan pembendaraan harta benda kepadanya. Dia kata patut Rasul beri, orang jutawan besar-besar, kaya-kaya besar. Tidak pakai kepala dia. Dia mempunyai sebuah kebun, ya, ada estate, taman-taman kebun untuk ia makan hasilnya. Ya, dia pula nak ajar Tuhan. Dan orang-orang zalim itu berkata pula kepada orang beriman, sebenarnya kamu hanyalah menurut seorang yang tidak siuman, kata. Dia kurang ajar orang. Dia lebih-lebih lah. Ini perangai sampai akhir zaman. Ya, perangai ini dipakai oleh semua orang yang sekepala dengan dia. Dia akan tuduh, dia akan labelkan, kononnya Islam ni tak ada perkembangan, orang tak maju, macam-macam lah. Sebab dia ukur maju tak maju kok kepala dia yang sesat. Yang nampak hanya benda kecil. Dunia yang dia nampak, dunia besar, padahal dunia terkecil. Dia bagi nampak besar sebab dia jahil dan bodoh dengan akhirat, dia tak kenal. Ya, itu jadi masalah dia. Ya. Bagi tadi iman dia lebih rosak. Ya, duduk dalam skop yang pendek, lebih sempit daripada pepatah kita, katak bawah tempurung. Orang kafir ni bunyi dia sebenarnya lebih teruk daripada katak bawah tempurung. Katak bawah tempurung pun luas sebenarnya. Sempit pemikiran dia tak kenal. Ya, al-haya ba'dal mamat, kehidupan lepas kematian dia tak kenal. Buta, gelap, jahil, dia bebal. Itu maknanya. Sebab tu dia bercakap tu, mengapu habis. Dia nampak benda yang sedikit. Ya. Dunia ni benda sedikit, tiba-tiba dia pandang besar. Takkan kerosak lagi. Ad-dunya aqallu minal qalili wa 'ashikuha adzallu minal dzalili. Ad-dunya aqallu minal qalil, sedikit daripada benda yang sedikit. Wa 'ashikuha adzallu minal dzalili, dan orang yang asyik dengan dunia adzallu minal dzalili, sehina-hina dan sebangsat manusia daripada yang hina dan bangsat. Ya, teruk tak teruk. Sebab tak ada nas dalam Quran dan tidak ada nas dalam hadis-hadis sahih yang menceritakan dunia ni besar, hebat, tak ada. Tak ada satu ayat pun, tak ada satu hadis. Sebab tu dia tak kenal dunia tiada begitu.
dia berucap dengan nafsu, kejahilan mereka. Kemudian lihatlah wahai Muhammad SAW, bagaimana mereka membuat perbandingan yang bukan-bukan, maknanya Ta'ala kata. Dengan sebab itu sesatlah mereka sehingga tidak mendapat jalan petunjuk. Sebab itu minta yang penting petunjuk dan hidayah. Bila dapat petunjuk hidayah, selamat orang tu. Tak dapat petunjuk hidayah, habis. Maha berkat Tuhan jika dia dikehendaki, tentulah akan mengadakan untukmu di dunia itu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka katakan itu. Iaitulah syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta mengadakan untukmu istana-istana yang tersergam indah. Ya, kata orang nak jadi, lebih daripada itu lagi. Bukan sekadar ada pokok kebun tamar je. Lebih daripada itu Allah Ta'ala boleh bagi. Dia lima yurid, dia boleh buat apa dia nak. Tapi dia tak bagi, semua ada hikmat-hikmat yang besar di sana. Sudah mereka bukan saja mendustakan, bahkan mereka juga mendustakan hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Semua ditolak. Ya. Dan kami telah sediakan bagi mereka yang dusta itu, hari kiamat ialah api yang menjulang-julang. Itu dia padan dengan dia, sesuai dengan tingkah laku jahat mereka. Biar dia diratah oleh bakaran neraka yang maha dahsyat. Hancur kulit mereka, diganti dengan kulit yang lain. Kullama najidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Tiap-tiap kali hancur kulit mereka dibaham api neraka, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit yang lain. Rasa lagi hancur, rasa lagi. Kita atas dunia kalau mati habis dah gentung sama kau, itu tak ada dah. Sana tak ada, dia tak ada mati dah. Hancur, tuan salin kulit lain, bakar lagi, hancur lagi, salin kulit lain lah. Badannahum juludan ghairah, kami gantikan kulit yang lain supaya mereka mengecapi azab yang sangat dahsyat. Di neraka ni kalau tak dahsyat tu bukan neraka nama dia. Sebagaimana syurga juga kalau tak cukup nikmat tu bukan syurga nama dia. Paling nikmat, paling dahsyat neraka. Ya, itu keadaan dia. Dan apabila mereka dihumbankan ke tempat yang sepi di dalam neraka, mereka dibenamkan, dihumban ke sana dengan keadaan mereka dibelenggu, ya, tangan mereka ke atas, menjeritlah mereka di sana meminta meminta kebinasaan yang melepaskan daripada azab mereka tadi. Lalu dikatakan pada mereka, janganlah kamu menjerit-jerit. Tak payahlah kamu nak jerit-jerit, maknanya kalau bahasa kita, ya, bolayan ni. Orang tak layan lagi itu. Meminta pada hari itu sejenis kebinasaan saja, tetapi mintalah kebinasaan sebanyak-banyaknya, kerana azab menunggu kamu di sini sangat banyak. Macam-macam jenis azab ada, satu lepas satu Tuhan bagi. Dah masuk neraka pula, keadaan mata mereka dibutakan lagi. Kita lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami dibutakan sedangkan kami di dunia dapat melihat ya Allah, malaulahu. Dan kata kazalika atatka ayatun apa nasita, kazalika al-yawma tunsa. Begitulah kami balas dulu di dunia, kamu membutakan mata kamu daripada petunjuk dan hidayat Allah Ta'ala. Maka pada hari ini kau dibutakan dan tidak diberikan, maknanya layanan dilupakan ataupun tidak diberi layanan yang sepatutnya. Sebab mereka telah mendustakan ayat Allah, mendustakan utusan Allah Ta'ala. Itulah balasan yang setimpal. Tafsirnya ayat-ayat di atas menceritakan orang-orang kafir yang mengingkari kenabian Rasulullah SAW dengan hujjah dan alasan-alasan yang sederhana. Itulah akal dan fikiran mereka tidak menerima bahawa seorang Rasul utusan Allah adalah manusia biasa. Dia nak yang luar biasa. Dia tak tahu Nabi itu banyak luar biasa. Sebenarnya semua itu adalah alasan. Alasan sebab mereka tak nak beriman. Kalau diberi pun, dia tak beriman juga. Jangankan fikiran mereka yang tidak menerima bahawa seorang Rasul itu, utusan Allah itu adalah manusia biasa. Seperti mereka makan, minum, berjalan, ya, masuk keluar ke pasar dan mencari nafkah.
tidak mempunyai kekayaan atau harta, dan tidak mempunyai kebun dan ladang yang memberikan hasil kepadanya untuk hidup, itu kerja dia. Tak pasal-pasal dia buat syarat sendiri. Itu kejahilan mereka. Sebenarnya apa tu? Tuhan tak bagi hidayat, tu je lah. Man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang tersesatkan, tak ada siapa boleh bertunjuk. Rasul pun tak dapat. Rasul kerja buat kerja dia. Yang mana Tuhan beri petunjuk dapat, yang tak dapat tak dapat. Allah. Balik kita syukur kepada Ta'ala. Syukur yang tidak terhingga. Walaupun kita tak dapat berjumpa sezaman, tapi Allah Ta'ala izinkan kita beriman. Kalau Tuhan tak izin, sezaman, sekampung kita beriman. Mereka beranggapan menurut fikiran mereka bahawa seorang manusia yang diutus sebagai Rasul naklah disertai oleh malaikat yang mana membantunya, memberi peringatan dan melaksanakan dakwah dia. Kemudian orang-orang kafir apabila tidak berkuasa untuk berfikir dan merasa bahawa alasan-alasan itu lemah dan tidak dapat diterima oleh manusia, maka berkatalah mereka bahawasanya orang yang mengaku dirinya sebagai Rasul itu sebenarnya terkena sihir pula lah. Macam-macam. Ya, dia cari je jalan. Sebab apa? Sebab nak menuntut kebodohan mereka. Hujah dia tak ada. But Quran ni dia panggil hujjatun damirah. Hujah yang pecah kepala manusia nak berdepan. Beradab Quran dia lawan, pecah kepala dia. Bersepai kepala dia. Dia takkan dapat melawan Quran. Nak bawa standing pun tak boleh. Ya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar wa quduhan nas wal hijarah iddat lil kafir. Sekiranya mereka tak boleh bawa hujah, nak bawa satu surah pun tak boleh. Dan sememangnya mereka tak boleh bawa selama-lamanya. Maka takutlah sentuhan azab neraka yang maha dahsyat. Unggun dia daripada batu-batu berhala dan manusia itu sendiri yang kufur kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah SWT berfirman, perhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagaimana mereka membuat perbandingan tentang dirimu, ya, tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tersesatlah mereka dari jalan yang benar dan tidak ada alasan untuk menentang kerasulan. Mereka gagal dan memang tak boleh, Tuhan kata, akan dapat hujah kecuali dengan melemparkan kata-kata dan tuduhan yang kosong. Itu cara mereka. Ya, mereka nak tunjukkan kekerasan dan kedegilan mereka tadi. Walaupun hujah dah tak dapat, mereka reka lah macam-macam. Akhirnya dituduh, dibuat tuduhan. Rupanya tuduhan-tuduhan itulah dimainkan dulu lagi lah. Ya, oleh golongan sesat demi untuk mempertahankan kesesatan ni. Sebab hujah dah habis. Ibu hujah dia dah kalah. Down terus. TKO ni. Lebih daripada TKO ni. Bila kena degil, dia cari jugalah jalan macam mana. Jalan dia apa? Buat fitnah pula. Ya, itu cara dia. Sebab benda semua berlaku ya, di zaman Rasulullah SAW. Dan semua Rasul itulah. Kemudian Tuhan ulang. Cerita tu ulang. Ya, filem tu diulang. Cuma pelakon dia lain-lain. Pelakon dia lain-lain. Cerita watak dia sama je. Cara dia tu sama jalan. Itulah para Rasul akan diuji seperingkat demi seperingkat. Ya, dihalang. Dah tak boleh juga Tuhan difitnah. Tak boleh fitnah, ditawar pula. Kan ditawar kawan itu. Untuk apa? Dapat. Allah. Mereka sini himpunkan. Jama'na laka bil amwalina. Jama'na kami himpunkan ya Muhammad laka bagi engkau. Amwalina. Ya, kami himpunkan segala harta benda kami. Hatta takuna aksaran amalan. Sehingga engkau jadi orang paling kaya. Jutawan besar di kota Mekah. Ya. Tapi satu ini, Islam jangan sebut lagi. Itulah mahalnya harga Islam. Kalau nak jadi orang besar, jadi raja, sawatna ka alaik. Kami tabalkan kamu jadi Raja Muhammad, Perdana Menteri, Presiden kamu. Ambil lah apa jawatan nak pun. Satu je, Islam jangan sebut lagi. Itu tingginya nilai Islam. Dan dia tak uji. Semua Nabi tolak mentah ni. Wada'un syar'a alayya. Tamara ala yasari ala an atruka hadal amr. Kalau kau dibuat turun, Nabi kata, matahari terletak kananku, bulan atas tangan kakiku. Kau suruh aku tinggalkan Islam, aku takkan tinggalkan. Ya. Baik, itulah jalan keselamatan. Dengan Islam manusia akan selamat. Ya. Aslim taslam. Dua patah perkataan dia.
aslim taslam. Mana kamu Islam ikut sungguh, maka akan ajaran Allah, nasi kamu akan selamat dunia dan akhirat. Mafhum mukhalafah dia, tak ikut tak selamat, dan mereka dunia tak selamat, huru-hara, akhirat mereka menerima azab sengsara. Kemudian mereka beranggapan, menurut fikiran mereka, bahawa seorang manusia yang diutus sebagai rasul hendaklah disertai dengan malaikat untuk membantunya, memberikan peringatan dan melaksanakan dakwah dia, atau fikiran mereka. Dan orang kafir apabila tidak berkuasa untuk berfikir dan mereka merasakan bahawa alasan itu lemah, tidak dapat diterima oleh manusia, maka berkatalah mereka bahawa orang yang mengaku diri rasul itu ialah kena sihir pula dari. Sebenarnya kena sampuk dulu. Maka Allah SWT membalas kata nista mereka yang jahat itu dengan firman yang bermaksud, perhatikanlah wahai Muhammad SAW, bagaimana mereka membuat perbandingan tentang dirimu. Hebat Rasulullah SAW. Sehingga tersesatlah mereka dari jalan yang benar, dan tidak ada alasan untuk menentang kerasulan, kecuali dengan melemparkan kata-kata dan tuduhan yang kosong bahawa engkau kena sihir, seorang gila, pendusta, seorang penyair, yang kesemua itu adalah jauh dari hak dan kebenaran, dan mereka reka. Maka Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya dia dapat memberikanmu tadi yang lebih baik dari apa yang mereka sebut, dan memberikan kebun-kebun yang daripada memberikan kebun-kebun yang indah dan subur. Bawahnya mengalir perak sungai-sungai itu Al-Jannah, serta mengadakan bagimu istana-istana yang bakal engkau perolehi di akhirat esok. Maknanya dah siap Nabi sana. Ada pula lebay gila ni kata belum confirm masuk syurga. Apa dia? Daniel apa nama? Dia tak berikan hadis. Ini hadis menandakan Nabi pun belum pasti lagi. Cakap tu boleh buat murtad kan. Kau tak kira kau Daniel ke Daniel lagi. Ya. Sebab tak akan menjejakkan kaki awal dalam syurga melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang awal sekali. Kalau dia faham hadis salam, silam. Tak faham hadis, pergilah belajar. Kau bukan bidang, jangan cakap. Kau doktor RM1 orang, RM1 dia lah. Kau doktor pasal apa, kau cakap lah bidang kau. Nak cakap bidang hukum hakam apa, salah. Bukan bidang kamu. Serah pada ulama. Nak cakap sekadar nak bagi dakwah, negeri orang, cakap lah. Ini nak pergi pula nak tadbir hukum, nak istimbat macam kau ni pandai no. Bahasa Arab pun tampukang. Ya, ilmu adat pun tampukang. Tak mengaji. Allah. Habis. Apa dibaca hadis apa ni? La yadkhulul jannah bi amalikum. Tak masuk syurga dengan amal kau. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah. Wa Rasulullah itu ke wala ana illa ayataghammadin nabi rahmati. Melainkan menyelubungi aku rahmat Allah. Ini cerita di sini bahawa masuk syurga dengan rahmat. Bukan manusia, Rasulullah tak confirm syurga. Lain maksud ni. Dipaham kepada di sini. Nabi kata wala ana. Wala ana tu mana Nabi? Ya, mana walau aku pun masuk dengan rahmat. Ini kata wala ana tu menandakan belum confirm ni. Kepala otak ni tu. Gila kan, kalau orang lain bukan nak buat cakap main-main, lain cerita dia Rasul jangan main-main. Kalau orang lain masuk syurga, Rasul tak masuk syurga, ni apa kerja ni? Belum confirm. Gila ni. Allah. Dia jenis ilmu perasaan, dia pandai. Itu cara mereka bila mereka tak kuasa, tak mampu, mereka jalankan apa? Label-label yang tak senonoh ditepikkan kat Nabi SAW. Ini jahat mereka ni. Ya. Allah Ta'ala berfirman sini, maksud dia apa, perhatikan oleh Muhammad SAW bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang dirimu, sehingga tersesatlah mereka dari jalan yang benar, dan tidak ada alasan untuk menentang kerasulanmu kecuali dengan melemparkan kata-kata tuduhan kosong bahawa engkau kena sihir, seorang gila kan. Kalau macam Munafiqin tu boleh kata kan. Ini orang tengok perwatakan Rasulullah orang tak percaya. Tapi demi untuk menyelindungkan kebodohan mereka, mereka buat reka macam-macam.
Kat sini pula ini orang kata tunggu makan duit, tunggu duit dia tak bina. Tak nak benda dia jual untuk perjuangan. Kalau tak kenal tu salah cakap. Tapi mereka tak kira kan. Dan akhir terkeluar mulut dia. Janji menang, fitnah tak fitnah tak menang, nak menang kau tak fitnah macam mana? Dah mula dia mengarut. Cakap orang gila. Seorang penyair dia kata, tuduh Nabi tukang syair pula dan kesemuanya itu jauh dari hak dan kebenaran. Maha suci Allah Ta'ala, jika dia kendakinya, dia dapat memberikanmu yang lebih baik daripada apa yang mereka sebutkan itu. Bukan sekadar kebun kurma, kebun anggur, lebih daripada itu. Dia memberikan kebun-kebun yang indah dan subur, di bawahnya mengalir sungai, serta mengadakan bagimu istana-istana yang bakal kamu perolehi di akhirat kelak. Tapi Allah SWT tidak menghendaki yang demikian, sebab di dunia ini benda murah saja. Tuhan sediakan mahal supaya manusia itu beriman kepada Allah Ta'ala, bukan dipengaruhi oleh sesuatu. Iman kau kena apa? Nak atau benda. Ya, Islam kau kena apa? Kena satu-satu benda yang mana tak setara dengan nilai Islam yang maha tinggi itu. Kepada Allah Ta'ala bukannya dipengaruhi oleh sesuatu, melainkan berdasarkan kepada bukti-bukti dan dalil-dalil yang benar. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan lagi, maksudnya orang-orang kafir itu tidak saja mengingkari kerasulanmu, bahkan bahkan hari kiamat, Tuhan janji boleh ditolak. Mereka ingkarkan dan dustakan. Maka akan tersedialah kelak di akhirat neraka yang menyala-nyala, neraka Jahannam, jika melihat orang yang bakal menjadi penghuninya dari jauh sudah memperdengarkan kegeramannya dan suara yang sangat seram. Deruman neraka itu terduduk orang-orang pilihan. Orang dekat dengan Tuhan dia dengar neraka itu kan terduduk atas lutut. Dia cukup geram yang muka-muka apa? Yang melawan Rasulullah SAW dan melawan Islam. Dia tunggu kita. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit, dibenam dalam neraka, keadaan mereka terbelenggu pula tu. Maka pada saat itulah mereka akan meraung dan menangis, mengharapkan kebinasaan agar terlepas dari seksa yang amat besar yang mereka alami. Allah. Dan sebagai jawapan di atas teriakan, tangisan mereka, raungan mereka itu, terdengarlah kata-kata, janganlah kamu sekali-kali mengharapkan satu kebinasaan lagi, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak kali. Bukan satu kebinasaan ini, banyak lagi tunggu depan, tak habis-habis. Kamu dikekalkan dalam neraka. Kamu tidak akan dibinasakan sekaligus. Maknanya seperingkat Tuhan kerja di sedia akhirat. Allah Ta'ala azab yang maha dahsyat bagi mereka yang menentang agama Allah Subhanahu Ta'ala yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kul azalika khairun am jannatul khuldil ladzi wu'idal muttaqun ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, disunatkan memberi khabar gembira dan memberi ucap salam. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud dari surah Al-Imran ni. Kemudian malaikat Jibril memanggil Nabi Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang puteramu, itu Yahya. Ini mana kabar gembira. Dan Allah Ta'ala SWT berfirman dalam ayat Al-Ankabut, dan tatkala utusan kami, itu para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim membawa khabar gembira. Jadi tajuk kita ni apa? Khabar gembira itu diistiharkan. Allah berfirman yang bermaksud dalam ayat surah Hud. Kita bawa ayat maksud ini. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim alaihissalam dengan membawa khabar gembira. Dan juga dalam surah Safat ayat 101, maka kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Dan disebut juga dalam surah Zariyat
ayat 28 yang maksudnya mereka berkata, janganlah kamu takut, dan mereka memberi khabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, mana Ishak. Dan semua kurniaan-kurniaan Allah Ta'ala membawa kegembiraan kepada insan pilihan di kalangan para Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan juga disebut dalam surah Hijr, yang maksudnya mereka berkata, janganlah kamu berasa takut, sesungguhnya kami memberi khabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak lelaki yang akan menjadi orang yang alim. Dan lagi firman Allah dalam surah Hud ayat 71, yang maksudnya, dan isterinya berdiri di balik tirai, lalu ia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan juga daripada Ishak pula lahirnya Nabi Yaqub, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, dan seterusnya. Dan lagi dalam surah Al-Imran, surah Al-Imran juga ayat 45, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah SWT menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putera yang diciptanya dengan kalimah yang datang daripadanya. Maknanya apa? Satu daripada kabar gembira kepada kelahiran Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya yang diuji Allah Ta'ala dengan ujian yang sedemikian. Dan lagi dalam surah Syura, Allah Ta'ala firman maksudnya, itulah kurnia yang dengan itu Allah Ta'ala mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dan Allah Ta'ala firman dalam surah Az-Zumar, orang yang menjauhi taghut itu tidak membahayakan dan kembali kepada Ta'ala, dan bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba yang mendengar perkataan lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Mereka ialah orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Di antara semua apa? Lapas-lapas kegembiraan diucapkan, sunat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pula dalam surah Fussilat, dan bergembiralah kamu dengan memperolehi mana syurga yang telah dijanjikan Allah Ta'ala kepadamu. Allah SWT berfirman juga yang bermaksud dan suatu hadis, iaitulah pada hari ketika kamu melihat orang mukmin lelaki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan pada mereka pada hari itu adalah berita gembira untuk kamu. Itulah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal. Di dalamnya itulah keuntungan yang banyak. Dan satu lagi dalam surah Taubat, maksud dia firman Ta'ala, Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan nikmat daripadanya, keridaan dan syurga. Mereka memperolehi di dalamnya kesenangan yang kekal. Sementara itu hadis-hadis yang mengenengahkan tentang khabar gembira cukup banyak, terlalu banyak. Dalam kitab As-Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain. Di antaranya hadis tentang khabar gembira bagi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang berupa jannah syurga diperbuat daripada mutiara, tidak ada mana sila dan celah sedikit pun padanya. Itu dah beri khabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya telah sami'tu sautas sarikh yaqulu bi a'la sautih. Al hadisah di akhir hadis. Allah sallallahu Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad Subhanallah.